Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali perbincangan dan muzakarah kita dalam kitab Usulud Dakwah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu taala. Kita masih lagi membicarakan tajuk yang panjang ini, iaitu tentang sistem akhlak dalam Islam. Sistem dalam dunia ni, dalam alam ini banyak. Antara yang utama yang kita bincangkan dalam kitab ini adalah sistem akhlak. Kita dah bicarakan tentang yang ke-8 yang lepas, tentang sifat sabar. Sambung dalam yang ke-9, sifat benar. Benar yang ada dalam Quran, yang kita kena contoh, yang kita kena buat. Yang ke-9 malam ni ialah benar. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Benar adalah tanda iman dan buah keimanan. Kerana itu Islam memerintahkan seseorang Muslim agar berlaku benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berserta dengan orang-orang yang benar. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, benar ini sifat Nabi. Kita belajar dulu sekolah agama dulu kan, sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka yang benar ini adalah sidqun, benar. Sebab itu benar ini adalah tanda iman dan buah daripada keimanan. Bagaimana kita membenarkan dengan hati? Kalau kata tadi iman tu, mahwal iman? Iman ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil jawarih. Itu iman. Kalau tanya apa tu iman? Iman itu adalah ikrar dengan lisan. Ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tasdiq bil qalbi, dia membenarkan dengan hati. Ini yang membenarkan dengan hati. Dan beramal dengan perbuatan. Perbuatan kita tu beramal, amal perbuatan kita itu membuktikan kita beriman. Contoh ni, petang ni tuan-tuan, kita puasa, satu perbuatan. Kemudian kita melangkah kaki ke masjid ni. Melangkah kaki ke masjid tu, itu perbuatan orang beriman. Itu wa amalu bil jawarih, langkah kaki ke masjid. Dia bukan langkah kaki ke disko. Kalau langkah kaki ke disko, tempat-tempat maksiat, itu dia telah mengkhianati amanah iman. Itu contoh begitu. Maka kita datang langkah kaki ke masjid subuh pagi-pagi, kita langkah kaki ke masjid, sebenarnya kita telah membenarkan iman. Itu nama dia perbuatan. Wa amalul bil jawari. Anggota kita ini membenarkan tentang keimanan. Maka sebab tu benar ini dia pada hati. Benar pada hati. Daripada hati itu dia akan lahir pada perkataan, percakapan benar. Kemudian daripada perbuatan. Ini yang namanya benar. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk berlaku benar bagi mewarisi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ni, nak berlaku benar ni susah sebenarnya. Walaupun dia adalah buah daripada iman. Bila kita cakap benar itu adalah iman, kan? Bohong pula adalah nifak. Lawan kepada benar itu asidqun al-kizbu. Lawan dia. Itu lawan sifat mustahil bagi Rasul. Benar, asidqun benar, lawan dia al-kizbu, dusta, bohong. Maka benar itu adalah iman, maka bohong itu adalah nifak. Nifak ni ciri-ciri daripada sifat-sifat munafik. Maka orang-orang yang beriman, dia adalah pembenar kepada kebenaran. Tu kan, faham ke? Kan? Ni bahasa kitab para ulama menulis, kan? Orang-orang yang beriman adalah pembenar kepada kebenaran. Maka segala kebenaran kita kena membenarkan. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, maka kita kena benarkan. Barulah kita jadi pembenar kepada kebenaran.
Hari ni ramai orang jadi pendusta kepada kebenaran. Dia tahu dah benar, tapi dia cuba mendustakan kebenaran. Ini orang-orang munafik. Kalau dia pernah mengucap 2 kalimah syahadah, dia mendustakan kebenaran, dia adalah orang munafik. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni memang musuh kepada kebenaran. Orang kafir dia musuh kepada kebenaran. Sebab itu mana ada dia setujunya kalau berkaitan dengan akidah tauhid dan sebagainya, semua dia tak setuju dengan kebenaran. Hak itu datang pada Allah, dia tak setuju. Ya tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat orang munafik, sifat orang kafir kan, dia adalah pembohong yang menidakkan kepada kebenaran. Waliyazubillah. Jadi sebab tu kita kena belajar iman. Cara ni saya tulis kan. Iman tak boleh diwarisi. Iman tak boleh diwarisi. Dia bukan harta pusaka kan. Sama juga dengan ilmu. Ilmu tidak boleh diwarisi. Kalau bapak dia alim macam mana pun, alim kan, alim macam mana bapak dia pun, anak dia tak boleh jadi alim macam bapak dia. Sebab iman dan ilmu tidak boleh diwarisi. Masalah kita pada hari ini kan, kita membiarkan anak-anak kita, ahli keluarga kita kan, terbiar iman dia. Iman dah, lahir tu dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah azan, dah qamat kan. Tapi ramai daripada kita yang membiarkan iman anak-anak mereka, isteri mereka terbiar iman dia. Sedang kita tahu iman tu tak boleh diwarisi. Sebab tu iman itu perlu disemai, perlu disuburkan, perlu dibajai. Dibajai dengan ilmu. Seperti mana kita tahu ilmu tak boleh diwarisi kan, maka kita kena pastikan anak-anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita kan, mereka kena diberi ilmu, agar dengan ilmu itu mereka dapat menyemai, dapat menyubur kan tentang iman itu sendiri. Nabi Yaqub AS pun ketika dia nak meninggal, dia tanya dulu anak dia, lepas aku mati ni kau nak sembah siapa? Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa iman tak boleh diwarisi, dan dia tak nak anak-anak dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas kita. Kita tak boleh biarkan tak boleh biarkan iman itu terbiar, dan tak boleh biarkan ilmu tu gersang daripada jiwa-jiwa ahli keluarga kita. Ini tuan-tuan nikmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ni nak mencapai darjat benar ni tadi yang kita bincang, akhlak ni, akhlak mulia ni, benar ini bukan satu benda yang mudah kan. Bukan satu yang mudah. Dia tak boleh lahir daripada dalaman, daripada dalam yang kosong, tak boleh. Dia mesti lahir daripada dalam. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, as-sidqu yahdi ilal birri. Benar itu akan membawa kepada kebaikan. Al-birri yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa ke syurga. Dia terbalik, sebaliknya pula. Kata Nabi SAW, wal kizbu yahdi ilal fujur. Bohong itu, dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, waliyazubillah. Ini suatu benda, sifat akhlak yang kalau kita tanamkan dalam diri kita, dalam masyarakat kita kan, semua orang Islam bersifat dengan benar. Allahu Akbar. Tenang, damai, aman dunia ni tuan-tuan yang mati Allah SWT kan. Tak payah luar lah. Kalau kita dalam Seramat ni pun kan, dalam karya masjid kita ni ramai orang yang boleh berlaku benar dan membenarkan kebenaran kan. Hidup masyarakat kita aman damai. Ni masalah kita kan, kita tak mampu nak melaksanakan kebenaran. Kadang-kadang kita dusta pada kita dusta pada Allah, kita dusta pada sesama manusia. Ni yang berat. Sebab itu tuan-tuan tengok kan, bagaimana semulia-mulia manusia selepas daripada para anbiya. Siapa? Semulia-mulia manusia selepas pada para anbiya, ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia mendapat gelaran benar. Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran tu benar. Semulia-mulia manusia selepas daripada para anbiya, manusia yang paling mulia selepas para anbiya, para rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Kerana kebesaran
dia dengan bersifat dengan sifat benar. Tu kalau kita baca, kita lihat balik kembali sejarah Isra' dan Mi'raj kan, bagaimana kisah Abu Bakar ni membenarkan apa yang berlaku pada Nabi SAW kan. Kita tengok Abu Lahab nak minta sokongan daripada Abu Bakar, kau percaya ke Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha jumpa Allah satu hari satu malam, tak dah balik semula ke bumi, tak masuk akal betul, kata dia kan. Kata Abu Bakar, kalau itu datang daripada Muhammad, aku percaya. Nampak hebatan iman Abu Bakar. Hebat Abu Bakar ni. Sebab itu semulia-mulia manusia selepas daripada para anbiya adalah Saidina Abu Bakar. Sebab itu dalam peristiwa hijrah ni yang kita sambut Ma'al Hijrah setiap tahun ni tuan-tuan, nikmat Allah SWT, Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Walaupun saat di Gua Sur itu, ketika Nabi SAW dan Saidina Abu Bakar berjaya dijejaki oleh orang kafir musyrikin Mekah. Berjaya sampai Gua Sur tu dah. Sampai ke kaki muka pintu Gua Sur tu. Bukan besar sangat pun Gua Sur tu kan. Abu Bakar sudah ketar dah, takut dah Abu Bakar. Tapi Allah rakam dalam Al-Quran, dalam surah Taubah yang 40 kan, Nabi sebut wa qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi yang tenangkan Abu Bakar. Patutnya Abu Bakar yang tenangkan Nabi SAW kan. Kalaulah Nabi nak pergi berhijrah, nak kata nak selamat, baik dibawa Sayyidina Umar, selamat, tak payah nyuruk-nyuruk kat Gua Sur, tak payah kan. Ini aku nak berhijrah dengan Muhammad ni, siapa yang berani halang aku, halang sekarang. Angkat pedang satu. Tak berani orang kafir Quraisy kan. Boleh je. Tapi tidak kan. Tidak. Allah mentakdirkan dan menyusun strategi dalam penghijrahan Nabi SAW, bawa Saidina Abu Bakar. Kerana Abu Bakar iman dia benarnya itu lebih hebat daripada orang-orang manusia lain. Ini tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ni salah satu daripada benda yang kita kena buktikan kebenaran yang ada pada Nabi itu ada pada kita. Sebab itu para ulama bahas, ya tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama bahas benar ini ada berapa peringkat. Peringkat yang pertama, benar ini benar terhadap musuh. Benar terhadap musuh. Musuh kita adalah orang kafir dan orang munafik. Orang kafir tu termasuklah orang Yahudi, Nasrani, semua itu kafir itu belaka kan. Buddha ke Hindu tu semua kafir belaka. Maka bagaimana benar itu terhadap musuh? Benar terhadap musuh ni para ulama sebut pada kita adalah kita kena mempertegaskan kebenaran. Mempertegaskan kebenaran kepada musuh. Ni contoh kan, isu arak kan, isu Bon Odori, isu Oktoberfest ni tuan-tuan, arak dan sebagainya ni kan. Semua kita kena mempertegaskan kepada musuh tentang bahawa Islam memang mengharamkan arak. Setitik pun haram, apatah lagi berbotol-botol. Sambut pula Oktoberfest ni kan, dia tetap haram. Maka kita umat Islam, kita kena mempertegaskan, itu namanya benar kepada musuh. Mempertegaskan pada musuh. Mempertegaskan kebenaran kita kepada musuh. Kita tidak boleh meredai perbuatan-perbuatan maksiat. Tak boleh meredai perbuatan-perbuatan maksiat yang berlaku. Sebab itu apa yang berlaku kat negara kita ni yang bertentangan dengan syariat dan akidah Islam, kita kena pertegaskan tentang kebenaran iman kita itu pada musuh. Ini bukan ekstrim, ini bukan ganas kan. Tiba-tiba orang Islam kita sebut sekolah pondok melahirkan ekstrim. Pening kepala betul tuan-tuan dan cikgu kan. Tiba-tiba orang besar dalam negara kita Malaysia ni kan, profesor sebut sekolah pondok melahirkan ekstremis dalam negara. Mana buktinya? Mana bukti tu? Mana bukti? Tu. Ini kalau tak muka ni duduk pondok ni tuan-tuan, tak duduk depan ni. Cuba ganti saya. Siapa boleh ganti saya sekarang? Contohlah ni, saya bagi di kitab ni, kitab, ada kitab. Cikgu Wazi boleh ganti saya sekarang ni. Ni ada kitab ni. Contoh kan.
Kalau tak ada ulama-ulama pondok yang didik kita, tak ada adik kita manusia, tuan-tuan. Yang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jemaah dalam negara kita dan dalam Nusantara kita ni adalah semua ulama-ulama yang lahir daripada pondok ni. Sebab tu saya dulu cukup tak setuju Johor ni sekolah agama tu kan dirombak selibus mata pelajaran dalam kitab Matala'ul Badrain tu, tuan-tuan. Sekarang mana ada kitab risalah tu tauhid tu. Ni zaman-zaman kita belajar dulu kan. Anak-anak kita mana ada, dia dah tak jumpa risalah tu tauhid dah. Dah kitab baru, cetakan baru kan. Matala'ul Badrain tu dah tak jumpa lah. Kitab ejaan lama tu, tuan-tuan. Kitab kuning tu yang kita belajar, yang saya baca habis, saya kulit ke kulit. Tiba-tiba ada orang declare pula, habis tu tak minta maaf pula tu. Tak minta maaf sampai sekarang, saya tak dengar orang minta maaf kan. Maknanya dia kekal menuduh bahawa sekolah-sekolah pondok ni melahirkan ekstremis, orang-orang yang ekstrim. Tak ada, tuan-tuan kan. Itu satu pendustaan dan penipuan kan. Kalau ada tuan-tuan yang setuju dengan kenyataan tu, sila jumpa saya lepas kuliah ni. Kita boleh discuss, kita memunikan balik fikrah kita ni kan. Jangan kita salah faham terhadap Islam itu sendiri. Sebab itu kita yang pertama, masa dengar sikit, kita kena benar pada musuh. Tahu musuh tu orang munafik, tahu musuh tu orang kafir, kita kena pertegaskan kebenaran kita. Jangan golok gadai kebenaran. Iman tu jangan digadai semata-mata kita berkawan baik dengan orang kafir. Kan aku tak baik dengan dia, kan aku tak apa projek pula, kata dia kan. Terpaksa gadai. Sebab pernah berlaku kan, saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Ada orang kita sanggup minum arak kerana nak dapat projek punya pasal kan. Jomlah kata dia kan. Sikit nak raikan dia. Saya tak mabuk pun ustaz, nak raikan saja. Berlaku, tuan-tuan, dekat Selangor ni. Saya kata begitu kan. Nak raikan saja sampai kita sanggup menggadaikan kita punya hukum hakam. Ini tak betul. Sebab tu para ulama sebut benar mesti terhadap musuh. Kalau dengan musuh kamu boleh membenarkan kebenaran kamu, mempertegaskan kebenaran, baru jatuh nombor naik martabat kamu kepada benar sesama muslim. Benar sesama muslim ni, saya dengan tuan-tuan, kita kena benar kan. Benar sesama muslim ini, kita kena menjaga amanah persaudaraan Islam. Tu yang Nabi ukhuwah tu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah iaitu Islam, dan jangan kamu berpecah belah. Maka amanah kepada sama muslim ini, kita kena menjaga amanah persaudaraan. Jangan berpecah, jangan bertelengkah, jangan bermusuh sesama kita umat Islam. Yang kedua, kita jangan menipu sesama umat Islam. Jangan menipu sesama umat Islam. Tapi kita tengok hari ni, tuan-tuan, ya Allahu Akbar kan. Kita berniaga sama kita pun kita menipu. Padahal kita ni customer dia kan. Sanggup juga menipu. Kat mana letaknya kebenaran iman dia kepada sesama muslim. Ini satu yang kita kena muhasabah bersama kan. Sebab itu menjaga kebenaran sesama umat Islam ini, benar sesama muslim ini, dia adalah amanah iman kita. Kita iman, innamal mu'minuna ikhwah. Berat tu ayat tu, senang sebut tu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang beriman itu bersaudara. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu benar ini dia adalah amanah kepada iman. Jangan kita merosakkan persaudaraan, jangan menipu, jangan mengkhianati sesama kita. Yang kedua, yang ketiga, bila selesai dengan sama manusia, naik lagi martabat kita yang ketiga, benar dengan diri. Benar dengan diri kita. Kita ni selalu tak benar kalau kita seorang-seorang kan. Kita selalu khianati kebenaran itu pada diri kita. Kalau kita beriman, kita kena benar kepada diri kita itu, membenarkan kebenaran itu pada diri kita walau di mana kita berada. Kita membenarkan. Banyak nak urai, tuan-tuan. Yang terakhir, yang keempat daripada sifat benar ini, benar terhadap orang yang terdekat. Ni kan, benar terhadap orang yang terdekat. Orang yang paling dekat dengan kita hari ini kan, kalau kita masih bujang, mak bapak kita. Kalau kita dah berkahwin, orang yang paling dekat dengan kita adalah isteri dan suami kita. Maka pada isteri kita kena berlaku benar,
pada suami kita kena berlaku benar, kalau kepada mak bapak kita kena berlaku benar. Itu kalau orang yang terdekat dengan kita. Kalau terdekat dengan kita, sahabat karib kita, memang rapat betul, maka kita kena berlaku benar pada sahabat kita. Ini benar, akhlak, buah daripada keimanan. Kalau kita buat, kalau kita laksanakan, kalau kita praktikkan kebenaran ini, insya-Allah apa yang lahir daripada hati kita dengan iman, kita akan cakap benda yang benar, kita akan buat benda yang benar. Insya-Allah tuan-tuan nikmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita sambung lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.